Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam Selasa, Isnin malam Selasa terakhir untuk tahun 2020. Jadi kita teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, sambungan tajuk yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Kita dah baca muqaddimah muka surat 34. Kita sambung muka surat 35 perenggan yang kedua. Muka surat 35 perenggan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau belum lagi solat sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah solat sunat subuh itu untuk menjadi solat tahiyatul masjid. Tentulah. Baik, kita dah baca mula-mula dulu. Bila kita masuk dalam masjid, kita jangan duduk. Iza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Nabi sebut bila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik, ni dia kata, dan apabila engkau belum lagi solat sunat qabliyah, maknanya kita datang masjid tak solat lagi solat sunat qabliyah di rumah. Kita ulang semula solat sunat, sunat solat di rumah. Datang masjid tu kita solat sunat tahiyatul masjid. Kalau solat belum diqamatkan, solat belum ditunaikan, kita masuk masjid tu solat, nama dia solat tahiyatul masjid. Solat qabliyah subuh tu di rumah lah. Pak Cak solat mana, rumah ke sini? Tak ada wudu. Tanya lain, jawab lain. Rumah dekat-dekat ni boleh ha. Nah, saya solat subuh di rumah dulu. Kumpung dekat dengan rumah saya masjid. Solat azan, solat tu bukan tunggu sampai habis azan. Azan tu solat tu. Dah masuk waktu subuh dah, maka kita solat sunat qabliyah. Elok kita habis, dia pun habis azan. Start waktu pergi
Masuk masjid kita solat sunat tahiyatul masjid. Baik, bagi yang mungkin dia rasa jauh rumah dengan masjid, kalau dia solat sunat di rumah, dia pergi masjid nanti tu imam dah separuh. Jadi dia nak ambil kelebihan takbiratul ihram dengan imam, maka dia pergi awal. Baik, bila dia masuk, maka dia solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah. Dan solat sunat qabliyah itu memadai. Dia masuk dalam solat tahiyat masjid, dia akan masuk dalam solat sunat qabliyah. Sebab solat sunat tahiyat masjid itu dia bukan ada sebenarnya. Nabi cuma sebut iza dakhala ahadakumul maut dah. Tu ayat Quran. Iza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Bila salah seorang kamu masuk masjid, maka dia jangan duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Apa-apa? Makna kalau kita solat qabliyah sekali tu dia masuk dalam tu lah. Nah, dia bukan sunat yang dimaksudkan. Bila kita dah solat tertunai dah yang kata solat sunat tahiyatul masjid. Cuma kalau kita niat, dapatlah pahala. Allahu Akbar tu aku solat sunat subuh 2 rakaat. Tak payah kata qabliyah, subuh dia tidak ada ba'diyah. Bila tidak ada ba'diyah, tak payah sebut qabliyah dalam sunat, dalam kita punya niat. Sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Sebab dia tidak ada ba'diyah. Nah, tak boleh solat sunat ba'diyah subuh, haram. Sahaja aku solat sunat qabliyah, solat sunat subuh 2 rakaat. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersama tahiyat masjid. Niat gitu. Dan dia niat ke tak? Ngaji lama dah, 20 tahun dah ikut aku. Pakcik niat je. Pakcik niat. Masa solat qabliyah tu niat ada tahiyat masjid. Tak niat, jengkreng. Taklah tak dapat pahala. Tak dapat pahala tahiyat tu. Kalau kita niat, dapatlah pahala tahiyat sama dengan qabliyah. Nah, gitu je tuan-tuan. Saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Niat dia lintahlah hati bersama dengan tahiyat masjid selesai. Baik, itu kaedah dia. Kalau kita belum solat sunat qabliyah, maka tak payah solat sunat tahiyat masjid. Sebab ada kita bila masuk dia solat sunat tahiyat dulu, kemudian nanti bangun mula solat sunat qabliyah, jadi 2 kali ya. Dia 2 kali. Jadi mungkin nanti kalau qomat lewat tak apa, kalau qomat awal dia buh qabliyah dulu. Bila buh qabliyah dia buh tahiyat dulu. Bila sebut solat tahiyat dulu, qabliyah tak boleh masuk dalam tahiyat. Maka dia kena bangun semula solat lagi 2, elok dia bangun bila kianat. Allahu Akbar, bila kianat. Bila qomat tak boleh solat. Rugi ya. Nah, maka solatlah solat hak boleh tahiyat masuk dalam dia. Kenapa kita solat tahiyat yang qabliyah tak boleh masuk? Gitu. Di 2 dalam 1. Shampoo pun 2 dalam 1. Tu kata orang ngaji dia pandailah buat. Tak ngaji tu jadi bodoh. Jadi menyusahkan dia ada 2 kali tu. Nah, gitu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, gitu kaedah dia. Kemudian, dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, selesai solat qabliyah, masuk dah tahiyat dan tak payah solat dah, maka hendaklah engkau berniat iktikaf di dalam masjid. Allah siapa belum niat pun niat. Nah, lintah sahaja aku beriktikaf dalam masjid, kerana Allah Subhanahu wa taala dapat pahala iktikaf. Jadi niat iktikaf dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW selepas solat sunat subuh itu. Jadi dia bagi doa ni banyak ada lebih kurang 8 doa. Jadi saya tidak berhajat 10. Saya tidak berhajat untuk membacanya. Tuan-tuan yang ni tuan-tuan boleh baca sendirilah, dan dia terjemah makna boleh tengok. Nah, yang ni saya tak perlu ajar pun. Tuan-tuan boleh baca, boleh hafal, boleh tengok makna dia. Cuma masalah kita bila lepas solat qabliyah, biasanya subuh ni dia 15 minit. Lambat sikit dia nak qomat tu. Bagi ruang pada hak baru bangun, kadang tu dia sakit perut dan sebagainya. Jadi bagi ruang mungkin solat biasa 10 minit, subuh mungkin 15, mungkin ada masjid 20. Kalau subuh masuk awal lah.
Nah, kalau subuh masuk lewat, kalau kena pagi Jumaat qomat awal pun tak apa. Tuan-tuan, sebab dia panjang. Nah, dia panjang. Baik. Lepas solat qabliyah, dia bukan zikir, dia bukan baca doa, buat apa aja? Sembang. Tak ada kerja lah. Bukan masjid ni, derga. Teruk. Sembang sampai qomat. Habis solat, masuk solat, okeylah. Habis solat sembang. Dia duduk sembang, kita duduk solat, kita dengar dia sembang. Sampai kita pergi salah biduk sembang lagi sampai tu bila Allah Akbar, barulah mula berhenti. Ni budaya ni nak buang ke laut bila ni? Ha? Buang ke laut. Ayah dah sebut buang ke laut. Bila nak buang lagi? Tak usah sembang lah. Kita datang rumah Allah buat ibadah. Dah habis solat, baca doa. Tak ingat doa, baca zikir. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Duk senyap macam kita zirah orang mati tu. Pernah zirah orang mati? Ha, senyap. Ada sembang. Tuan-tuan. Jadi kena ingat, jangan kita jadikan masjid macam pasar pula. Nah, sembang tak penting. Okey, habis yang tu kita terus ke muka surat yang seterusnya, muka surat 41. Jadi doa-doa saya serah pada tuan-tuan, boleh baca sendiri. Baik, muka surat 41 perenggan kedua. Apabila engkau selesai membaca doa ini, dia bagi sampai 10. Tuan-tuan baca, boleh baca semua, setakat 2 baca 2, ikut setakat mana kita boleh baca sampai imam tu bila qomat. Tapi kalau kita boleh baca habis, apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan solat fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Quran. Jangan sibuk benda lain. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, ni kira datang ni sebelum azan ni, nah panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Ni kalau hak datang awal. Kalau datang lepas azan, mana tunggu qomat, tuan-tuan. Maka beri perhatian, jawab azan. Kalau boleh jangan duduk sembang waktu itu, kecuali benda-benda yang sangat penting sahaja. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, ini mula azan lah. Maka jawab olehmu seperti perkataannya itu, dan begitulah seterusnya engkau jawab segala kalimah azan itu, kecuali hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muazzin melaungkan as-salatu khairum minan naum, salat subuh, di dalam azan solat subuh nama dia at-taswib, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa baradta. Takat tu pun dah okey, nak sambung boleh, wa ana ala zalika minasyahidin. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila azan dikumandangkan, azan bukan dia azan yang utama sekali untuk panggil orang datang masjid tu azan. Nah, sebab tu dia lebih kuat, suara azan dia lebih kuat, dan dia agak lebih lanjut sedikit daripada qomat. Qomat dia ringkas dan lebih pendek. Azan dia lanjut sikit, agak panjang sikit, sebab dia nak panggil orang luar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu tak boleh kita samakan azan dengan qomat. Ada tu bila bagi azan dengan qomat sama, tak sama. Azan lain, bukan sama di segi sebutan memanglah azan 222, qomat 11. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu-satu. Azan 2, yang tu tak apa, tapi dia buat bagi sama qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat. Aku ingat dia azan. Aduh, ada tak bila itu. Okey, dia sebab bila ustaz mengajar lari.
Habis solat maghrib, solat isyak, kuliah maghrib dia cabut. Jadi segala ilmu yang sampai dia tak sampai pada dia. Nah, jadi azan dia dengan apa dia qomat dia sama. Irama dia sama, tak boleh. Sebab qomat kita nak bagi tahu yang ada dalam masjid saja. Untuk bangun solat, bukan nak pergi hak luar dah. Hak luar tu panggilan azan tadi. Qomat nak panggil yang dalam masjid untuk bangun berdiri solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma saya rasa saya tak nak hurai panjang tentang azan dan juga iqamat. Tentang sunat dia tu kena mengaji dalam kitab fiqh lah nah. Malah nak panjang-panjang sangat. Kita nak cepatkan masa. Baik. Selesai azan kita jawab. Yang ni jangan tak jawab. Fadilat dia besar. Fadilat menjawab azan dan juga selepas daripada itu kita mendengar membaca doa. Doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah tu sampai habis. Pahala dia besar. Nabi tu siapa yang mendengar azan dan dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah sampai habis, halak syafaati yaumal qiyamah. Dia akan dapat syafaat aku di hari kiamat. Itu dia punya kelebihan. Doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak bagi pahala pada kita sebenarnya. Kalau kita tak doa pun tak apa. Dialah satu-satunya calon yang akan dapat maqaman mahmuda. Hak kita doa ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'azhu maqaman mahmuda. Dan bangkitkanlah Nabi kami ini maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji, makam yang terpuji. Kita tolong doa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak doa pun dia memang dapat. Tidak ada nabi lain yang akan dapat. Kalau pelakon-pelakon filem kalau kita tak undi dia boleh menang. Pelakon filem anugerah pelakon lelaki terbaik Haji Arsyad. Kalau orang tak undi dia boleh menang saja. Orang tak undi dia boleh menang? Tak boleh. Dia kena orang undi dia. Sebab dia ada banyak calon-calon lain lagi. Pelakon-pelakon. Ada 5 orang. Calon pelakon lelaki terbaik. Yang ni calon pelakon perempuan terbaik. Dia ada 5 tu. Kita undi nak hak mana paling banyak undi, dia menang. Kalau kita tak undi dia menang? Tak menang. Nabi kalau hak kita wajib tahu 25, kita ada 25 ni. Okey, kita undi siapa nak dapat maqam mahmud dah. Undi Nabi Muhammad, ini undi Nabi Nuh, ini undi Nabi Ibrahim. Agak-agak menang Nabi mana? Menang Nabi mana? Tak menang. Tak payah undi, memang dia dapat. Kita tak kata ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah pun dia mesti dapat. Hanya dia yang layak dapat. Tapi dia nak bagi pahala pada kita, nak bagi syafaat pada kita, dia suruh kita tolong undi dia. Dia undilah tu, doa untuk dia tu. Walaupun kita tak doa dia boleh dapat. Cuma dia bila kita doa untuk dia, dia akan bagi balasan pada kita, dia akan bagi syafaat di hari kiamat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka jangan lupa baca doa itu. Dan apabila engkau mendengar iqamah, ini qamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis salat, artinya solat sudah dekat dirikan. Maka jawablah olehmu dengan perkataan aqamahallahu wa adabaha ma damatis samawati wal ard. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikannya solat dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi.
Baik, selesai yang tu. Tak payah panjang-panjang, teruskan lagi. Dan apabila engkau selesai menjawab azan subuh, maka baca olehmu akan doa ini. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda lillazi wa'adta ya arhamar rahimin. Bunyi lain sikit. Hak kita baca bunyi lain sikit. Kita baca dengan radio, dengan TV sama. Nah, tengok hak ni lain, dia riwayat berbeza, tuan-tuan. Nah, ikut kita. Hak kita baca macam tu lah. Kalau kita nak tukar baca yang ni pun boleh, tidak salah. Cuma dalam radio, TV ni dia kadang-kala bila di hujung kita dengar dia kata innaka la tukhliful mi'ad. Pasal? Baca pasal? Baca tak nak dengar radio. Innaka la tukhliful mi'ad. Ujung. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada punya tu. Cuma nak sebut innaka la tukhliful mi'ad tidak termasuk dalam hadis tadi. Hadis ni sampai tang wa'atta full stop. Innaka la tukhliful mi'ad, riwayat lain dia dhaif. Siapa nak kata. Siapa tak nak kata pun tak apa. Sebab tu kadang-kadang kita dengar radio hari ni ada yang ada sebut innaka la tukhliful mi'ad, ada tak kata. Sebab ada ulama menegur di antara mereka ialah Profesor Dr. Datuk Dr. Harun Din dulu, Allahyarham. Nah, dia tidak masuklah hadis tu innaka la tukhliful mi'ad. Tapi hadis bukan hadis tu. Hadis tu berhenti situ je. Nah, di doa. Baik, tuan-tuan. Jadi terpulang nak sambung boleh. Kita nak berhenti wa'atah pun itu lebih baik, sebab itulah sampai situ je hadis doa, azan dan iqamah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu. Sambung lagi. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan solat, maka sempurnakanlah solatmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Kita masuk solat waktu tak masuk kita solat tahiyat dulu. Elok rakaat yang kedua masuk, macam Jumaat dan sebagainya. Maka bila pun azan, masa dalam azan kita dalam solat jangan jawab. Batal solat nanti. Biar dia azan, nanti bila kita habis kita ambil dia dah mula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampailah la ilaha illallah kita jawab semula. Samalah kalau kita datang tu kita nak ambil wuduk. Sinsin tangan dah ni ambil wuduk, Allahu akbar. Dan dia nak ambil wuduk kan nak jawab azan dulu. Tengok senyum, nak jawab. Ambil wuduk. Tengok. Pak Cak, ambil wuduk ke jawab azan dulu? Pak Cak pun nak mula ambil Allah akbar azan. Nak jawab azan dulu kan nak ambil wuduk dulu? Wuduk dulu. Tumbuk dengan dia menang dah agak-agak. Allahyarham Ustaz Hamid Tahir dulu. Nah, dia cerita gini. Dia kata kalau kita nak ambil wudu tiba-tiba azan bergema, Bilal azan, muazzin azan, maka ambil wudu. Sebab kebanyakan orang dia jawab azan, dia tak ambil wudu lagi. Dia dah azan dia relay jawab azan. Habis azan baru dia ambil wudu. Ustaz Hamid kata jangan tunggu. Ambil wudu. Sebab apa harus ambil wudu? Sebab kalau contoh solat yang nak dirikan tu solat maghrib contoh. Solat maghrib ni kadang-kadang ada masjid yang tidak buat solat qabliyah. Satu-satunya solat hak 5 waktu yang lepas azan dia tak perlu buat solat qabliyah maghrib. Solat lain bila kita azan kena buat solat qabliyah dulu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Tapi kalau maghrib tak perlu.
Kita habis azan la ilaha illallah, tak perlu solat sunat qabliyah dulu, terus kita boleh qomat je tak ilah. Tidak ada makruh apa-apa. Nah, ada masjid lagi tu. Sebab maghrib ni masa dia pendek. Masa dia pendek. Kalau kita ambil solat sunat, nanti tok imam wirid panjang pula, nak pergi ke kuliah tu dia akan makan masa. Nah, lepas tu agak kuliah tak apa nak panas, masuk isyak. Bila masuk isyak, ustaz boleh teruskan, tapi jemaah dah gelisah, dah buat gini. Kita tengok tak lagak ni. Jadi ustaz pun lemah semangat lah. Sebab tu dia utamakan, dia habis azan terus dia qamat. Satu-satunya solat fardu hak boleh qamat terus tanpa solat sunat qabliyah maghrib. Nah, ada masjid buat itu banyak. Kalau saya di Sarawak banyak itu. Jadi kalau macam tu, kalau kita masa nak ambil wuduk tadi, kita pergi relax dulu, jawab azan dulu, habis azan baru kita nak ambil. Masa kita nak ambil tu tok bila qamat. Bila qamat, kita pun ambil wuduk lah. Nah, ambil wuduk. Elok kita masuk, tok imam Fatihah dah. Dapat tak takbiratul ihram dengan imam? Fadilah, tak dapat. Kita disuruh mengejar fadilat takbiratul ihram. Oleh kerana itu kata Ustaz Hamid Allahyarham, ambil wuduk tu dulu. Ambil wuduk tak apa, ambil. Habis ambil wuduk, barulah jawab daripada mula sampai habis azan, masuk masjid, solat. Kalau dia qamat tu, okey. Kalau dia tak qamat pun tak apa, kita solat sunat qabliyah. Dahulukan. Nah, teruskan ambil, tak ada masalah. Ramai kita tengok dia akan tunggu macam tu. Ambil je. Lepas tu kita jawab azan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itulah. Baik, dan apabila imam mulai takbiratul ihram, dah qamat, imam mula takbir. Dalam solat fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja. Dan solatlah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar lagi. Baik, tuan-tuan, bila qamat kita dah ngaji dah ulang balik. Bila qamat dalam mazhab Syafi'i disunatkan sehingga bila habis qamat la ilaha illallah, barulah kita mula bangun. Kalau asalnya kita duduk, makna kalau tengah dia qamat kita masuk, kita jangan duduk dah, berdiri jelah tunggu. Kalau kita hak duduk dia berdawah. Bila qamat sampai la ilaha illallah habis tu baru kita bangun. Kalau kita ni kuat, nah kalau kita ni boleh bangun dengan cepat ala Bruce Lee. Cuk boleh bangun. Pak Cak boleh? Pak Cak. Geng. Baik, kalau kita ni jenis lambat bangun, maka kita boleh mula bergerak bangun masa qad qamatis salah. Itu dalam mazhab Syafi'i, dia kaedah dia begitu. Kita bila kuliah macam kuliah maghrib macam ni. Nah, nanti mungkin dah ustaz ambil masa sikit. Jadi kita pun tak azan. Bila tak azan, kita qamat tu. Bila qamat tu kebanyakan ada yang dah bangun dah. Itu tak apalah. Kalau kita azan dulu, kemudian kita solat sunat qabliyah isyak. Sebab qabliyah isyak bila azan kena solat dah. Ada orang dia qamat, dia azan, teguh dia qamat. Isyak tak boleh buat itu. Tak ilah ingat ni, buat letak jawatan. Bila kita nak azan isyak, maka lepas tu kita kena solat qabliyah dulu. Bila solat qabliyah dulu, maka semua duduklah. Lepas tu dia qamat, kita boleh buat macam tu. Tapi kalau lepas kuliah kita qamat saja, mungkin ada berdiri dah. Itu tak apalah. Jadi macam tu dah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, bila dah ditakbir kita masuk saf tu, maka kita fokus kepada solat sahaja, jangan duk melawak lagi. Ada lagi pijak kaki kawan, wadah la ilaha illallah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, gurau bukan budak-budak. 85 moh. Aduh, buah lagi 85. Pijak kita jolok perut kawan. Kau suka melawak itu. Dah qamat jangan duduk melawak street lah. Buat macam tak kenal. Who are you? Tengok Pak Cak tak kenal, tengok Daniel tak kenal. Tak kenal, awak tak tahu lah. Macam sombong.
Macam tu. Nah, Nabi buat macam tu. Bila qomat dia strict saja. Pergi ke tempat imam, dia tak kenal siapa dah. Abu Bakar ke, Omar ke, Ali ke, tak kenal. Strict. Itu cara tu. Sebab kita nak solat, kita nak fokus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nak sembang-sembang, tak ada nak gurau-gurau, fokus. Jangan solat dengan cakap lagi dah. Baik, selesai itu. Dan apabila engkau selesai solat, maka baca olehmu. Ini habis. Nah, dia ringkas-ringkas je lah. Bila kita dah solat, selesai solat, maka dia suruh kita baca ni sunat-sunat selepas daripada solat. Baik, dia bagi sini tidak mengikut urutan sebagaimana yang kita baca. Nah, sebagaimana yang kita baca. Dia tak ikut urutan tu. Yang kita baca tu dibuat oleh ulama-ulama kita Nusantara. Susun, habis bagi salam, astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Baik. Kemudian baca Fatihah. Kemudian wa ilahukum. Kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Wa ilahukum tak ayat lain. Bukan ayat kursi tu. Wa ilahukum. Kemudian ayat kursi. Kemudian tambah kalau nak banyak manar rasul. Kemudian tambah syahidallah sampai 3 kul baca Fatihah. Kemudian dia itu disusun oleh ulama-ulama Nusantara kita. Ada yang ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, ada yang tidak ada dalam hadis, cuma ulama-ulama letak sebab ada fadilat pada zikir-zikir itu. Nah, ada fadilat. Yang inilah yang puak-puak sana kata sesat, bid'ah. Fatihah. Lepas kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, baca Fatihah. Ada hadis tak? Ada hadis baca Fatihah? Tak ada. Maknanya hadis Nabi baca Fatihah selepas daripada dia solat tu tak ada. Istighfar ada. Bila Nabi selesai beri salam, dia istighfara salasan. Hadis. Dia istighfar 3 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada. Nah, Allahumma ajirni minan nar. Ada hadisnya. Allahumma antas salam. Ada hadis. Fatihah tak ada. Tak jumpa hadis kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam izan sarafa an salatihi qara'a surat al-Fatihah. Nabi apabila selesai daripada solatnya, dia membaca Fatihah. Tidak ada, memang tak ada. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka puak-puak ni bila tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi baca Fatihah selepas daripada solat, maka terus mereka kata bid'ah. Mana-mana amalan yang kita buat yang Nabi tak buat, bid'ah. Cepat dia hukum bid'ah tu cepat. Tuan-tuan, tapi ulama-ulama kita dia ada asas. Tu ulama kita letak tu banyak Fatihah tu. Dia ada asas dia. Saya baca terus sebab yang ni tak nak sebut Fatihah. Nah, dia ada asas dia. Yang pertama asas umum, dalil umum lah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca. Quran tu apa dia? Mula dari Fatihah sampai An-Nas. Mula surah Fatihah, habisnya surah An-Nas. 100 berapa aja? 14 surah. Jadi Fatihah masuk dalam Quran. Yasin pun masuk dalam Quran. Yasin malam Jumaat pun tidak ada nas. Tapi nas umum dia macam tu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana dia akan datang di kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca. Jadi Yasin dan Fatihah dia termasuk dalam Quran, maka itu dalil umum. Dan tidak ada sebarang dalil yang Nabi tak bagi baca. Tidak ada hadis Nabi tak bagi baca surah Yasin malam Jumaat. Dan juga tidak ada hadis yang Nabi tak bagi baca surah Fatihah selepas solat. Bila tidak ada suruhan, dalam masa yang sama tidak ada larangan, maka mubah. Nah, hukum dia adalah harus. Ada bid'ah apa-apa. Tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, sebab apa? Ulama kita letak Fatihah situ.
Ulama kita ni dia main pandangan dia jauh. Pandangan dia jauh. Dia tahu dah jenis Melayu haprak ni. Hanya malah. Kalau dia tak solat memang dia tak baca Quran. Nasib baik dia solat, dia baca Fatihah, dia baca juga wal asri. Dia baca Fatihah, dia baca juga qul huwallah. Nah, dia baca juga mungkin tabat yada abi lahabin wa ta, sebab dia solat. Kalau dia tak solat dia baca tabat lahu. Tak baca. Maka Fatihah ni dia punya fadilat besar. Bukan sekadar kita baca dalam solat. Solat tu rukun. Dia nak kita baca juga di luar solat. Maka kalau di luar solat dia tak letak sebagai wirid selepas solat, memang kita tak baca. Tu aja. Baca Fatihah selain dah solat. Tak dah. Tuan-tuan, tu ulama kita dia tengok jauh. Maka dia letak itu. Nak bagi kita baca, hak tadi kita baca dalam solat, hak ni kita baca lepas solat. Tak apa dah sekali pun. Kalau tak letak situ, taubatlah tak baca. Bahkan dalam solat tu. Ni ulama dia vision. Orang Melayu punya vision. Hebat vision dia. Nah, sebab apa suruh baca? Sebab dia Ummul Quran dan dia juga dikira suratul ruqyah. Surah ruqyah. Maknanya kita setiap kali solat fardu kita baca Fatihah. Dalam solat kita baca, luar solat pun kita jadikan wirid baca. Lepas maghrib pun kita baca, lepas isyak pun kita baca. Maka dia jadi ruqyah, jadi benteng gangguan, benteng daripada kita diganggu oleh jin dan syaitan. Sebab itu orang solat yang dia wirid selepas solat, dia takkan kena ganggu dengan jin dan syaitan. Takkan kena ya. Baca apa kali kena. Ada ganggu ni tak solat ataupun jadi solat dia tidak ada wirid dan sebagainya. Benar-benar ni dia tak ada. Maka dia tidak kuat, dia boleh ditembus oleh jin dan syaitan. Tapi kalau kita baca di antaranya Fatihah ni, dia jadi benteng, benteng, dia tak boleh nak tembus. Kita baca setiap kali lepas solat, baca. Tu tujuan ulama kita letak Fatihah selepas daripada solat, walaupun tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi baca ataupun Nabi suruh kita baca Fatihah selepas daripada solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu untuk Fatihah. Wa ilahukum tidak ada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada hadis yang suruh kita baca lepas solat. Ada ayat kursi. Ayat kursi lepas tu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tu ada hadisnya. Nabi sebut siapa yang baca ayat kursi selepas setiap kali dia solat, maka tidak ada halangan bagi dia dengan syurga kecuali tunggu mati. Maksudnya hidup ni menghalang dia lagi. Dia mati syurga. Sebab apa? Doa amal ayat kursi selepas setiap kali solat. Dia tunggu mati syurga. Daniel, lepas solat ayat kursi, lepas solat ayat kursi. Amal lain tak payah buat. Solat tak payah ni, apa dia, puasa Ramadan tak payah, haji tak payah, zakat tak payah, tanya bogeh, syurga. Sebab lepas solat baca ayat kursi. Gitu kan? Bodoh. Atau kita nak faham boleh. Mana hak lain pun kita jagalah. Puasa kita jaga, aurat kita jaga. Kita tambah je amalan kursi itu, insya-Allah syurga. Nabi sebut atau ada hadis. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada. Kenapa ulama ambil tak situ? Sebab ayat Quran ni bila dia ada sebut nama Allah, satu pun hebat dah. Tu ada dua. War-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana ayat Quran ada sebut nama Allah, walaupun satu hebat dah, ni dua sifat dia, nama-nama dia. Letak situ. Ada kelebihan. Ayat-ayat yang ada kelebihan. Ayat yang jadikan wirid kita tu ayat-ayat yang ada kelebihan dalam Quran. Baik, kita cuba masuk tengok bila kita selesai solat apa kita nak buat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kata sini kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-daraka darus salam wa adkhilna jannata darus salam. Kita baca tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram.
Hadis dia Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Hadis baca tu. Dia tidak ada wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Tidak ada. Tidak ada. Dia pendek adalah hadis. Maka hak ni inilah yang diletak oleh Imam Ghazali. Hak kita dah baca lah penambahan yang ditambah oleh Imam Al-Ghazali, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Yang ni ditambah oleh Imam Al-Ghazali. Lepas tu nak baca ke tak baca? Bukan Nabi Imam Ghazali. Kita ikut Nabi kan, baca ikut Nabi kan Imam Ghazali. Baik, kita disuruh ikut Nabi yang pertama, dan juga ulama-ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau orang biasa-biasa tambah jangan ada ikut. Orang biasa-biasa tambah, dia bukan ulama yang ikut dia. Sesat nanti. Ulama besar dia buat ini, cuma ini daripada ulama nama dia. Kita cuma kena tahu yang ni daripada Nabi, yang ni daripada ulama. Bukan semuanya daripada Nabi. Ada hak ulama tak, tuan-tuan, tapi masih dibolehkan, harus, sebab tidak bercanggah apa-apa. Mereka ada nas dan sebagainya lah untuk penambahan itu. Baik tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, dia letak ni nombor 1. Hak ni nombor apa kita baca? Kalau hak asal tak apalah, kita ikut dia tu, hak dia sebut dulu. Kemudian subhana rabbiyal aliyil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni pun bunyi tak sama hak kita baca. Hak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana-mana tak salah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia sama saja. Cuma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni nama dia tahlil panjang. Tahlil panjang. Tahlil pendek dan ni tahlil pendek. Ni tahlil panjang ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil panjang. Tahlil pendek tu ilah afdalul zikri, Allah yang kerennya. La ilaha illallah tu pendek. La ilaha illallah itulah tahlil. Kita pergi tahlil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah tahlil. Tasbih subhanallah, takbir Allah akbar. Itu tahlil la ilaha illallah. Tu pendek. Panjang ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau pergi tahlil, tuan rumah kata, Tuan Imam buat tahlil panjang sikit. Tahlil panjang sikit sebab lambat kan, duduk idang lambat, takut kalau sudah awal tak sempat nak angkat. Panjang sikit. Saya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tu dia pasti kata. Siapa suruh panjang? Itulah panjang. Kita dok faham tahlil pendek, potong nu, baca ayat kursi tu masuk innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, potong amanah rasul. Sebab apa? Pendek. Bukan tu bukan tahlil. Tu bukan tahlil. Kita baca Fatihah, kita baca 3 qul wallah, kita baca 3 qul, kita baca Fatihah alif. Tu bukan tahlil tu. Tu mukadimah tahlil. Tahlil la ilaha illallah, tu lah tahlil ya. Jadi jangan silap faham. Tahlil pendek sudah. Pendek la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu pendek. Cuma tahlil jangan letak depan nafsan sambil-sambil ngaji ni kena tambah-tambah bagi faham. Masa duk tahlil jangan duk angkat dah. Tu imam baru mana rasul angkat dah.
letak dah. Nah, buka dah tudung ni. Bariani gam. Baju. Asal 100, 3 sudah. Tak boleh. Ni tuan-tuan rumah kena tahulah. Payah tuan-tuan. Ada saya pun ni. Lepas Jumaat depa jemput, jom pergi tahlil lah. Tak bawa kita pergi. Cuma lah ni tak jaga SOP saya tu, tak suruh saya tak malas pergi tahlil ke saya malas pergi. Tapi kalau jiran-jiran buat saya terpaksa pergi juga. Depa tak jaga SOP ya. Duk berapa minggu tak jaga SOP, tengok kan tu meter. Mai pula ni Allah Ustaz ajar apa belah 12 buat tunggu. Kita kalau kita lalai jaga SOP, dia mari mula lah tuan. Nah, jadi kita kena sentiasa jaga sebab kita memang belum menang gitu. Jaga. Jadi tengok Allah, saya malas nak pergi. Tak apalah. Bila dah habis tahlil semua, saya, tuan imam, tuan Bilal pergi lepas solat Zuhur. Jadi GKM AJK masjid pergi semua. Dia boleh suruh kita pergi beratur. Ni nak pesan ni. Kita bila nak buat kenuri ni biar tahu adab sikit. Kalau kita jemput tu imam, jemput tu Bilal, jemput tu ustaz-ustaz pergi, janganlah suruh beratur. Kita hidang lah untuk 2-3 hidang. Untuk pergi masjid ni dahan tak pergi masjid dah. Samsing tu. Suruh kita pergi beratur. Ni kata orang nak buat kenuri tak mengaji. Orang tak mengaji macam tu. Tak boleh. Bukan kata ada orang Melayu dalam agama kena ikram. Ikram memuliakan. Mana kita hidang asing lah. Nah, Pak Cak tak apa lah nak pergi beratur. Ustaz Khairi takkan nak beratur juga. Hormatlah dia tu imam. Apa nak nikah kalau dia tak angkat, tak boleh nikah. Tak ada adab semua lah. Buat hidang asing. Hak pergi beratur tu orang lain lah hak jenis ni buat hidang asing. Kena mengaji. Kalau tahlil, habis tahlil dah. Nah, kita kalau kita nak jenis keluar kampung, dia buat hidang, dia angkat satu hidang pergi letak. Kena pesan budak-budak hak angkat ni pergi letak di meja tu imam tu dulu, ustaz tu dulu. Ni dak ustaz duduk sini, depa pergi atas ke ujung. Ustaz lah kali ya. Depa nu 2 kali tambah. Bodoh tuan rumah bodoh tu. Dia kena cerita piltak tu ustaz dulu, tu imam dulu, lepas tu buat lain. Dia kena cerita budak-budak ni bukan tahu. Dia tengok member dia gerpi orang betul dulu. Tu imam dari sini lakah pergi sana. Tu tak ada adab. Nah, jangan angkat makanan waktu baca tahlil dan jangan angkat makanan waktu solat hajat. Mungkin dia buat solat hajat di rumah dia, anak dia sakit kan, anak masuk peksa ke apa ke. Masa solat hajat dia letak depan jengkerengnya. Di sekolah apa itu dibuat di dewan. Di dewan solat. Di bangkat siap dah letak di depan-depan tu. Tak ada apa. Tapi tudunglah tudung. Tudung lagi bahaya. Tu imam kata siap ayam. Bila kata dak barian ni. Pakai Rami teka, buka-buka laksa pada muka. Jangan letak. Bahaya. Ada. Najak tu satu. Okey, pukul apa tak baca? Lepas setengah noh. Apa kita baca ni habis dulu. Baik, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. Dia hadis yang datang selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Sama ada kita solat jamaah ataupun kita solat seorang diri, jangan lupa baca tahlil ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Bacaan dia 10 kali. Jangan kurang daripada 10, jangan lebih daripada 10. Sebab Nabi sebut asyra. Siapa baca tahlil ni 10 kali, maka akan dihapuskan baginya dosa-dosa kecilnya 10, dihapuskan dosa-dosa, diangkat, diberi pahala 10, hapus dosa 10, diangkat darjat 10 dan diberi pahala membebaskan hamba 4 orang hamba. Bukan seorang, 4. Membebaskan 4 orang hamba. Besar pahala tu. Seorang hamba pun dah 1,001 dinar kan? Tu tak? 1,001 dinar kan? Kasih baba beliau Madinah.
Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, mana kalau kita baca tak cukup 10, ni hal lepas maghrib dengan subuh ni, ataupun lebih dari 10, kita takkan dapat pahala tu. Sebab tu jangan bagi kurang, jangan bagi lebih. Cukupkan 10. Lepas maghrib dan lepas subuh. Lepas isyak, lepas zuhur, lepas asar, terpulang. Nak baca 3 ke, nak baca 5 ke, nak baca 7 ke, nak baca 10, terpulang. Tak nak baca langsung pun tak apa. Selain daripada maghrib dengan subuh, baca berapa pun tak apa, tak nak baca langsung pun tak apa. Tapi kena jaga betul-betul lepas maghrib, lepas subuh. Sama ada kita solat berjamaah ataupun solat seorang diri, dua waktu ini, nah, maghrib dengan subuh, jangan lupa baca tahlil ini 10 kali, sebab pahala dia besar. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian la ilaha illallah ahlun, yang ni kita tak baca lah, nah. Okey, selesai. Baik, saya nak tambah sikit lagi dalam 5 minit. Nah, baik, kita tadi saya sebut dah Fatihah. Kemudian ada amanar rasul. Ini pun tidak ada dalam hadis. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa pun tidak ada. Cuma ulama-ulama kita ambil letak sebagai wirid, sebab ayat-ayat ini mempunyai kelebihan yang banyaklah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kata amanar rasul, dia kelebihan dia ialah kita tak kena penyakit gila. Kita amalkan baca amanar rasul ini, kita terhindar daripada penyakit gila. Lebih-lebih lagi kita ni ada keturunan gila, lagilah kena amal. Nah, amanar rasul, ulama letak itu, dia ada kelebihan. Syahidallah kalau kita amalkan dia, jadikan dia wirid setiap hari kita baca, maka dia akan tidak ada masalah nak bayar hutang. InsyaAllah dia akan bayar hutang, Allah akan bagi rezeki pada dia, dengan mudah dia bayar hutang. Syahidallah. Sebab itulah ulama-ulama kita letak selepas daripada solat, walaupun ayat-ayat ini tidak ada hadis yang Nabi baca lepas solat, tapi ada kelebihan, maka mereka letak situ jadikan wirid, maka dia jadikan wirid. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis itu kita akan sambung kemudian lah, lambat sikit lah tahun depan. Nah, tahun depan kita akan sambung muka surat 47. Muka surat 47 kita akan mula situ. Cik Nan tulis, Cik Nan dia tulis muka surat bagus, Cik Nan. Terima kasih. Dalam WhatsApp dia tulis muka surat berapa?